Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Haiza Hayati Baharudin. Okay, hari ini kita uh, sebabkan bulan puasa, jadi saya suggestkan untuk buat kelas secara online lah. Jadi saya akan rekodkan lecture saya untuk topik untuk perjumpaan kita minggu kedua. Yang kita cover ialah topik topik 4, 5 dan 6. Okay. Okey, untuk topik 4 kita ialah kita akan tengok dalam cooperative learning dia ada beberapa key of success atau yang dibawa oleh Kagan. Okey, ini menurut teori Kagan lah. Okey, menurut teori Kagan ada 7 kunci kejayaan untuk sesebuah cooperative learning. Okey, kita nak tengok key yang pertama iaitu structure. Okey. Dalam structure ni kita akan tengok juga tentang konsep of structure, cooperative learning structure yang terdiri daripada small group, heterogeneous group, task structure and group structure. Okey, dia ada bagi beberapa cadangan aktiviti lah yang berdasarkan kepada konsep of structure ini. Okey. Kemudian key one for success is cooperative learning is a structure lah. Okey, untuk kunci utama, kunci pertama dalam kejayaan sesebuah cooperative learning ini adalah struktur. Okey. The way the teachers organize the interaction in the classroom is crucial for the success for cooperative learning. Okey. Macam mana cara seseorang guru itu mengorganiskan atau mentadbir, mengorganisasikan cara berinteraksi adalah merupakan peringkat yang paling kritikal sekali lah dalam kejayaan sesebuah cooperative learning di dalam kelas. Okay. Menurut Kagan, cooperative learning model represent a structure approach. Okay. Dalam Kagan ni dia mempamerkan sebuah struktur, pendekatan struktur lah, based on the creation, analysis and application of content-free structure that cause student to become a community of learners. Okay. Struktur yang dibina adalah berdasarkan daripada analisis application content free structure. Maksudnya penglibatan pelajar itu adalah secara bebas. Dalam pembelajaran itu pelajar bergerak ataupun mencari maklumat secara bebas, belajar secara bebas lah. Okey. Kagan juga mencadangkan class builder, pembangunan kelas such as a quiz trade at least once a week to consolidate curriculum knowledge lah. Okay. Dia cadangkan mengadakan quiz kan, latihan untuk kita nak menguji lah ataupun nak menilai semula kurikulum, pengetahuan tentang kurikulum. Okay. And then also, Kagan cooperative learning structure are step-by-step instructional strategy. Okay, dia mempamerkan peringkat demi peringkat dalam pembangunan pengajaran. Okay, that increase student engagement untuk meningkatkan pelibatan pelajar by setting a restructured collaborative learning environment dalam bentuk pembelajaran yang kooperatif, pembelajaran yang collaborate. Maksudnya pembelajaran yang dalam bentuk kerjasama, dalam bentuk persekitaran berkumpulan lah, bekerja dalam kumpulan. Kemudian Kagan structure promote 4 major principles. Okay, dia ada dalam struktur Kagan ini, dia ada promote 4 prinsip. Okay, yang PIES. Okay, yang pertama ialah positive independence, individual accountability dan equal participation and simultaneous interaction. Okay, yang ini adalah 4 prinsip yang dibawa oleh Kagan dalam struktur dia. Okay, keempat-empat ini adalah merupakan kunci untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan pelajar semasa belajar dalam situasi ataupun persekitaran kooperatif lah. Okay. Kita tengok pula konsep of structure in cooperative learning is one of that. Cooperative learning structure are specific strategies that can be used to organize instruction between students who are working in cooperative learning teams. Okay. Ini merupakan satu strategi yang spesifik lah. Okay, yang kita gunakan untuk
mentadbir. Mentadbir interaksi antara pelajar dan juga bagaimana mereka nak bekerja dalam bentuk kumpulan. Right. Structure a content free strategy. Okay. Menekankan tentang content free strategy. Okay. Maksudnya dia bebas mendiskuskan atau membincangkan topik-topik tertentu untuk dia terlibat dalam content discussion in the classroom. Okay. The way the teacher organize the interaction in the classroom is crucial for success of cooperative learning. Okay. Okay. Right. Menurut Dr. Spencer Kagan, okay, has developed, dia ada membangunkan 100 struktur, but most teacher adopt 10 or 15 favorite structure that they use on a regular basis lah. Okay, dia ada bangunkan 100 jenis struktur, struktur cooperative learning. Tapi kebanyakan guru hanya guna 10 atau 15 yang favorite lah, yang dia suka buat. Right? Each cooperative learning structure consists of very specific step. Okay, setiap struktur yang kita gunakan tu ada specific step dia. Okay, Kagan cooperative learning models represent a structural approach based on the creations, analysis and application of content-free structure that cause students to become a community of learner. Structure regulate interaction between pair. Some are best for teamwork and other involve the entire class. Okay, ini ada beberapa jenis strukturnya. Okay, ada yang struktur yang dibentuk berdua saja berpasangan, ada yang dalam bentuk kumpulan kecil dan ada juga yang dibentuk struktur dalam pembelajaran dalam bentuk keseluruhan kelas lah. Okay. Positive interdependence mean that group members must be rely on each other to complete the task. Okay, contoh. Okay, positive interdependence ataupun kebergantungan positif. Ini bermaksud dalam satu kumpulan, okay, kita biasanya akan divide lah, delegate lah, setiap orang mempunyai tugas masing-masing. Okay. Kebergantungan positif ini bermaksud peranan masing-masing itu mempengaruhi peranan orang lain. Okay. Dia ada rasa kebergantungan itu maksudnya contoh yang orang yang pertama itu membuat introduction. Introduction ia akan membantu untuk membuat konten pula. Okey, membantu rakan yang nak buat konten juga. Dia saling bergantung. Kawan yang nak buat konten ini dia akan bergantung dengan introduction dia. Apa introduction tu nak. And then pembina konten dia akan buat mengikut introduction tersebut. Begitu juga dengan jawatan-jawatan yang lain yang ada dalam satu teamwork tersebut. Then individual accountability ensure that no one can hitchhike on the works of other. Maksudnya individual accountability ialah tanggungjawab diri sendiri. Masing-masing rasa tanggungjawab. Okey, macam contoh tadi pengenalan dengan content creator. Pengenalan dia ada rasa tanggungjawab nak siapkan part dia supaya memudahkan content creator untuk menyiapkan bahagian dia pula. Yang itu maksudnya. Interpersonal and small group social skill essential for effective leadership, decision making, dan juga trust building, communication and conflict management. Ini adalah skill-skill sosial, kemahiran-kemahiran berinteraksi kita yang penting untuk leadership, untuk buat keputusan, trust building, communication dan conflict management lah. And then practice is necessary to give student time to learn to work together before expecting spectacular result from cooperative learning. Practice. Perlunya ada practice yang selalu practice dalam bentuk kerja berkumpulan supaya mendapat satu chemistry atau hubungan yang keserasian lah di antara ahli-ahli dalam kumpulan tersebut. Okay. Kita tengok type of cooperating learning structure. Ada beberapa jenis cooperating learning structure. Yang pertamanya ini yang biasa digunakan oleh guru lah. Okay, numbered head together. Okay, this structure involves student working in pair. Right, maksudnya ini aktiviti ini pelajar akan bekerjasama dalam bentuk pasangan lah. With one student being a coach, seorang jadi coach while the other student does the task. Okay, seorang yang memberi arahan ataupun guide dan seorang lagi akan melakukan tugas lah. Okay, this structure is great for math problem and review or opinion type question. Ini
sesuai untuk penyelesaian matematik dan juga review ataupun opinion type question lah. Okay. Yang satu lagi, team line up. Participant line up according to the some pre-established criteria such as birth date, can be used to make small group lah. Okay, kita nak apa? Nak kita nak sorting lah. Sorting ahli kumpulan ni berdasarkan apa. Okay. This structure can be used to promote communication and develop concept lah. Okay. Struktur-struktur ini dia bukan memilih mengikut yang dia kenal. Tak. Kita pilih ikut contoh macam birthday tadi lah. Tarikh hari jadi. Dia tak kenal pun kawan dia siapa. Tarikh hari jadi kumpulkan dalam satu kumpulan. Jadi dia akan menggalakkan proses komunikasi, pengenalan, berkenalan tu sesama rakan yang baru lah kiranya. Okay, kemudian ada jenis group discussion. Okay, this is the simplest of all of operating learning structure. Ini paling simple lah. Participants discuss the topic with someone sitting near them and then share their ideas with the whole group. Ini biasa. Kita berkongsi kita punya topik bersama dengan rakan sekumpulan kita lah. Okay, and then one more is a jigsaw. This structure involves dividing students into small groups, which each group member becoming an expert on a specific topic, right? Ini melibatkan kita melibatkan pembahagian grup dalam ada pelajar dalam small group lah. Okay, group yang kecil. Di mana setiap ahli itu akan menjadi pakar dalam setiap topik yang akan dibincangkan. Right. Then student from different group come together to share the knowledge and learn from each other. Okay. Dia kata dalam satu kumpulan, contoh satu kumpulan ni mahir dalam operasi tambah. Okay, dia akan expert lah, dia buat latihan. Banyaklah pembelajaran yang berlaku dalam kumpulan dia untuk memantapkan lagi pengetahuan dia tentang operasi tambah. Kemudian, kumpulan-kumpulan lain yang mempunyai kepakaran lain juga akan berkongsi. Ada satu masa dia akan berkongsi kepakaran masing-masing lah antara kumpulan-kumpulan ini. Okay. Okay, and then satu lagi Rally Robbins. Okay, this structure involves students taking turns to generate response with each student building on the previous student response. Okay, this structure is great for brainstorming and review lah. Okay, Rally Robbins ini di mana pelajar-pelajar dalam kumpulan tersebut dia ambil giliran. Ambil giliran untuk beri respon. Maknanya dia beri respon kepada kawan yang memberikan maklumat sebelum tu. Okay, katalah kawan pertama cerita tentang pengalaman dia pergi ke mana, ke zoo ke dan sebagainya, dan pelajar kedua beri respon kepada maklumat yang diberikan oleh kawan dia. Okay. Kemudian round robin. This structure involve students taking turn to share the ideas or respond. This structure is great for discussion and review lah. Okay, ini round robin ini adalah strukturnya untuk di mana student ni ambil giliran untuk berkongsi idea dan respon mereka. Ini untuk sesuai untuk konteks mengadakan perbincangan lah. Perbincangan atau review something topics, right? Think, pair and share. Okay, think, pair, share. Okay, this structure involves student thinking about question or problem individually. Okay, then sharing the ideas with the partner and finally sharing the ideas with the whole group. Okay, struktur ini melibatkan setiap pelajar. Okay, setiap pelajar fikirkan satu soalan atau satu permasalahan secara individu. Kemudian dia akan share, contoh dia akan share dia punya ideas ataupun dia punya yang dia fikirkan tadi tu dengan partner dia. Kemudian dia akan share pula kepada keseluruhan kumpulan. Okay. Struktur ini bagus dijalankan untuk group discussion dan juga problem solving lah, di mana guru akan beri satu tajuk permasalahan. Okay. Setiap kumpulan diminta cari jalan penyelesaian. Okay, dalam kumpulan itu ada 5 orang contohnya. Setiap orang akan ada cara penyelesaian masing-masing. Kemudian akan kongsikan cara penyelesaian secara kumpulan lah. Begitu yang dimaksudkan. Okay. Kemudian inside outside circle. Okay, this structure involves student forming two circle with one circle inside the others. Okay. Dia struktur dia dibina dua kumpulan dalam bulatan. Okay. With one circle inside the other. Di mana satu
bulatan berada di dalam bulatan yang lain. Okay. Student in the inner circle face upward, with while student in the outer circle face inward. Okay, mana beradab lah. Okay, ada kumpulan besar, tengah tu ada kumpulan kecil, tapi masing-masing beradab lah kan, masing menghadap masing-masing. So student then pair up and discuss the topic. Okay, when with one circle rotating after a set amount of time. This structure is great for discussion and review lah. Kemudian mereka yang berhadapan menghadap tadi discuss tentang satu topik. Right. Okay. And then juga round table. This structure involves students sitting in a circle and taking turns to share their ideas and response. Okay, ni macam meeting biasa lah. Okay, dalam bentuk bulatan. Okay, setiap pelajar akan ambil giliran untuk respon idea mereka. Ini juga sesuai untuk cooperative learning dalam bentuk discussion and review. Okay, kemudian ada quiz trade. Okay, this structure involves students quizzing each other on a specific topic and trading cards and finding a new partner to quiz. This structure is great for review and consolidation of knowledge. Okay, quiz trade ni ialah di mana melibatkan pelajar ini test kawan-kawan dia lain, test sama sendiri tentang sesuatu topik itu untuk menguji pengetahuan tentang kurikulum ataupun pembelajaran pada masa itulah. Okay. Okay, kita tengok small group of cooperative learning structure. Kita nak tengok struktur cooperative learning dalam bentuk small group. Okay, small group cooperative learning is teaching arrangement that refer to small heterogeneous group of students working together to achieve a common goal. Right. Ia adalah merupakan pengurusan pembelajaran yang lebih kecil lah, dalam grup yang lebih kecil, heterogeneous group of student yang bekerja dalam satu kumpulan. Cooperative learning structure are specific strategy that can be used to organize interaction with the student who are working in cooperative learning team. Okay, struktur ini adalah content-free strategies juga for student to engage and discuss in the classroom. Okay, here are some example of small group cooperative learning. Ada beberapa contoh lah ni. Okay, numbered head together. Ini contoh aktiviti dia lah. Okay, this structure involves student working a pair. Struktur ini meminta pelajar ini bekerja dalam bentuk pasangan. We want student be coach while the other student does the task. Macam yang tadi lah. Okay, this structure is great for math problem and review or opinion the question. Team line up. Ini sama macam tadi. Kita sorting pelajar mengikut satu kriteria. Contoh hari jadi dia kan. Jadi dia tak kenal kawan dia ni. Okay, bila dia berjumpa, bila dikumpulkan mengikut hari jadi, dia akan kenal dengan orang baru lah. So dia promote communication. And then group discussion. This is simplest as way lah. Cooperative learning yang paling struktur cooperative learning yang paling biasa. Di mana setiap ahli kumpulan tu berkongsi pendapat. Berkongsi pendapat dalam kumpulan. Then heterogeneous grouping of cooperative learning. Apa yang dimaksudkan heterogeneous grouping adalah kita distribution tactic in the classroom whereby diverse student are put in the same cooperative learning group. Heterogeneous ini adalah kriteria pelajar yang berbeza-beza, tapi diletakkan dalam satu kumpulan, right? Dan diletakkan dalam satu kumpulan cooperative learning. Okay, this mixed group may consist of students of varying age, educational level, interest, special needs dan extra. Okay, dalam kumpulan ini mungkin terdiri dari pelbagai peringkat umur, pelbagai peringkat pendidikan, interest, minat dan sebagainya. Okay, students of approximately the same age but function on different academic, social, emotional level lah. Okay. Heterogeneous grouping allow students to learn from one another difference and provide a chance to interact with diverse individuals. Tujuan dari heterogeneous group ni adalah membenarkan pelajar berkongsi maklumat dengan pelbagai peringkat pengetahuan lah. Okey, kawan-kawan yang lain-lain umur mungkin dia punya ilmu pun lain kan, jadi mereka berkongsi. They also enable advanced students to mentor their peers. However, advanced students in this group may feel pressure to take on a leadership role or feel the need to slow down when completing an activity to meet the speed of the group. Okay. When planning cooperative learning activity, it is necessary to
to divide the class into separate group. Okay, and then student will have to work together to complete the task in a group, whatever it might be, right? And then student will most likely need to divvy up the workload within the learning groups themselves to ensure each student in the group has a task to complete. Okay. Ini bermaksud dalam jenis grup ni setiap orang berperanan dan mempunyai tugas masing-masing. Okay. Menurut Robert Marzano, Deborah Pickering and Jane Pollock explain in the classroom instruction that work that there are advantages to both homogeneous and heterogeneous grouping method depending on what the teacher wants to do. Okay, sebenarnya homogeneous atau heterogeneous ni masing-masing ada kelebihan dan kekuatan dia lah, bergantung kepada apa yang cikgu tu nak. If the purpose of a group learning activity is to help struggling student, the research show the heterogeneous group may be helpful. Contohlah, kalau tujuan pembelajaran kita ialah untuk meningkatkan kemahiran pelajar yang lemah, mungkin heterogeneous adalah cara yang sesuai, di mana kita menggabungkan kepelbagaian peringkat level akademik. Maknanya yang pandai tu boleh bantu kawan-kawan yang kurang mahir ini. Okay? Okay. Kita tengok task structure. Okay, ini ada jenis lain, task structure and cooperative learning structure. Task structure in cooperative learning refer to the way in which the teachers shape the academic task and specifies the criteria for success. Right. The teacher also explained positive interdependent, individual accountability and equal participation. Okay. The teacher established class goal as well as a group and individual goal. Okay, the teacher encouraged the members of the group who are finished with their work to find other group who are not finished and help them understanding how to complete the assignment successfully or to compare answer strategy with the group that are finished. Okay. Ini dasar structure ni yang ini jenisnya ada beberapa kumpulan, setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk menyiapkan. Jadi pelajar-pelajar yang telah kumpulan yang telah berjaya menyiapkan tugasan lebih awal, dia akan bantu kumpulan-kumpulan yang lain pula. Okay, teacher also specifies design behavior such as small group and interpersonal skill lah. Most structure can be used with almost any academic content, but some structure are better than others for certain tasks lah. Okay, for example, some structures regulate interaction between pairs. Some are best for teamwork and other involve the entire class. Okay, ini mengikut objektif pengajaran lah. Okay. Cooperative task structure situation in which two or more students are encouraged or required to work together toward completion of some task. Right. Group member must coordinate their effort to complete the task. A concept closely related to the cooperative task structure is a positive goal independent, right? Which occur when students perceive that they can only achieve their goal when the other members of the group achieve their individual goal. Okay, ini konsep ni adalah konsep cooperative transaction ni adalah ada positive goal interdependence. Maksudnya saling kebergantungan positif tersebut. Maknanya setiap pelajar mempunyai satu rasa di mana dia menjadikan tanggungjawab dia untuk menyiapkan tugasan itu supaya rakan-rakan yang lain juga boleh menyiapkan bahagian-bahagian mereka. Okay. Group structure and cooperative learning refer to the way in which students are organized into a group to work together on the task. Right. Ada beberapa struktur lagi iaitu di dalam struktur group structure ini iaitu informal cooperative learning. Ini di mana small, temporary, ad hoc group, semua kecil, temporary, sementara ad hoc tu yang diwujudkan secara tiba-tiba. 4 atau 2 atau 4 orang student work together to brief period in a class, typically come up to 1 class period lah. Okay, kita masuk kelas, kita bagi terus beberapa kumpulan ad hoc. Okay, right. Itu informal. Formal cooperative learning, okay, students work together for 1 or more class period to complete a joint task or assignment. Okay, dia lebih jangka masa dia lebih panjang sikit lah. Okay.
The instructor define the learning objective for the activities and assign student to group. Macam kita bagi assignment pada student kita lah. Kita ada create assignment, learning objective yang kita bagi pada student dalam kumpulan. The group are typically heterogeneous. Okay, dalam kumpulan itu biasanya heterogeneous lah, with particular attention to the skill that are needed for success in the task. Assign, save, manage team. Okay, students are given specific role to carry out as their work through an activity designed to deepen their understanding of the content. Okay, this structure is most often used in science courses but can be done in other content area as well, right? Okay, ini ada beberapa contoh jigsaw yang seperti yang saya terangkan tadi. Cikgu boleh go through this one. Number head together again, round robin, think, pair and share.